Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kita sambung belajar dalam ciri ulang kaji ekspres Matematik PT3. Kali ini kita akan belajar bab yang ke-8 iaitu graf fungsi bagi Matematik KSSM tingkatan 2. Ulang kaji tajuk graf fungsi. Dalam tajuk graf fungsi ini, kita akan belajar tentang hubungan antara mana-mana dua item ataupun mana-mana dua pembalik ubah. Hubungan yang terlibat mungkin boleh jadi daripada satu nilai akan dapat satu nilai yang lain ataupun dari banyak nilai akan mendapat satu nilai sahaja. Mungkin juga hubungan terlibat daripada satu nilai akan mendapat banyak nilai dan mungkin juga daripada banyak nilai menghasilkan banyak juga nilai yang lain. Jadi dalam kes fungsi ini hanya melibatkan nilai outputnya satu sahaja, iaitu mungkin hubungannya daripada satu nilai akan mendapat satu nilai yang lain ataupun daripada banyak nilai hanya mendapat satu nilai sahaja. Jadi maksud fungsi merupakan hubungan antara dua kuantiti yang mana setiap nilai dari set pertama iaitu input dikaitkan dengan tepat hanya satu nilai sahaja dari set kedua iaitu nilai output. Fungsi juga boleh kita katakan sebagai hubungan yang mana setiap objek dalam domain hanya mempunyai satu imej sahaja dalam kodomain. Ataupun hubungan yang melibatkan dua pembalik ubah iaitu pembalik ubah X dan juga Y di mana setiap X hanya ada satu nilai Y sahaja. Berikut merupakan contoh hubungan di antara dua pembalik ubah iaitu pembalik ubah X dan juga pembalik ubah Y. Dalam hubungan ini, kita dapati bahawa nilai Y adalah bergantung kepada nilai X. Jadi untuk mendapatkan nilai Y, kita gantikan masuk nilai mana-mana nilai X. Contohnya, jika X sifar, nilai Y boleh dikira dengan cara menggantikan masuk nilai X ke dalam persamaan. Jadi kita akan dapat bersamaan dengan 5. Begitu juga jika nilai X yang lain, X bersamaan dengan 1, nilai Y juga akan turut berubah, akan mendapat Y-nya bersamaan dengan 7. Ini bermaksud nilai Y adalah bergantung kepada nilai X. Manakala nilai X tidak bergantung kepada mana-mana nilai dan bebas memilih apa jua nilai. Jadi kita katakan sebagai Y merupakan pembalik ubah bersandar, manakala X bebas tidak bergantung kepada mana-mana nilai, jadi X merupakan pembalik ubah tak bersandar. Jadi hubungan ataupun fungsi yang memetakan nilai X kepada nilai Y boleh ditulis dalam bentuk fungsi, di mana kita gantikan Y sebagai fx. Jadi bentuk fungsinya akan jadi fx bersamaan dengan 2x tambah 5. Jadi untuk memahami istilah-istilah yang lain, kita lihat contoh berikutnya. Rajah di bawah menunjukkan fungsi f yang memetakan x kepada punca kuasa 2x yang ditulis sebagai fungsi bagi x bersamaan dengan punca kuasa 2x. Jadi kita boleh kirakan untuk nilai input contohnya 9. Jadi fungsi bagi 9 bersamaan dengan punca kuasa 29, nilainya adalah 3. Jadi nilai outputnya adalah 3. Ataupun nilai 9 dipertekan kepada 3. Begitu juga dengan nilai-nilai yang lain, kita gunakan kiraan yang sama. Jadi dalam kes ini, set P, semua set in P ini dikenali sebagai domain. Dan unsur-unsur di dalamnya dikenali sebagai objek. Manakala set Q pula dikenali sebagai kodomain dan semua unsur di dalamnya ialah imej. Manakala julat pula merupakan unsur yang merupakan nilai yang dipetakan dalam kodomain. Dalam kes ini julatnya ialah 3, 4, 5, 6 sahaja, iaitu nilai-nilai yang dipetakan. Sekarang kita akan lihat beberapa bentuk perwakilan yang mewakili satu hubungan dan kita akan tentukan yang manakah merupakan suatu fungsi. Antara bentuk perwakilan yang boleh digunakan, yang pertama ialah menggunakan rajah anak panah, yang kedua menggunakan graf, yang ketiga menggunakan pasangan tertib, dan yang keempat adalah melihat kepada jadual nilai.
Antara semua hubungan ini, untuk menentukan ianya merupakan suatu fungsi atau sebaliknya, fungsi kita lihat kepada hubungan dari satu ke satu ataupun daripada banyak kepada satu. Jadi untuk yang bukan fungsi pula, yang menyebabkan hubungan dari satu kepada banyak ataupun daripada banyak kepada banyak. Jadi kita lihat dahulu contoh perwakilan yang pertama, iaitu menggunakan rajah anak panah. Kita perhatikan di sini, semua unsur dalam set A memerlukan hanya satu nilai sahaja dalam set B. Jadi ini merupakan hubungan dari satu ke satu. Oleh kerana hubungan satu ke satu, ini merupakan suatu fungsi. Lihat rajah anak panah yang kedua. Okay, yang berikut ini perhatikan bahawa dalam set yang pertama, set input, ada dua input dipertekan kepada hanya satu nilai output, iaitu banyak hubungannya adalah banyak ke satu. Hubungan banyak kepada satu bermaksud ia merupakan suatu fungsi. Jadi kita lihat contoh anak panah yang lain pula. Yang pertanyaan berikutnya ini perhatikan bahawa hubungan satu input menghasilkan dua output. Itu hubungan satu ke banyak. Oleh kerana hubungan satu ke banyak, ia adalah bukan fungsi. Dan yang terakhir, perhatikan bahawa di sini, bagi satu unsur dalam input, menghasilkan dua unsur dalam output ataupun satu objek menghasilkan dua image. Begitu juga di sini kita perhatikan bahawa satu image terhasil dari dua objek. Ini bermaksud hubungannya banyak ke banyak. Jadi hubungan banyak ke banyak bermaksud bukan fungsi. Sekarang kita lihat bentuk perwakilan yang kedua iaitu graf. Untuk graf yang diberi ini, setiap unsur dalam set A, contohnya unsur 2 dipertekan kepada hanya satu unsur dalam set B. Iaitu dalam objek satu nilai dipertekan kepada satu unsur dalam image. Ini bermaksud hubungan satu ke satu. Oleh kerana hubungan satu ke satu, ia merupakan suatu fungsi. Kita lihat pula graf yang berikutnya. X ini merupakan objek, manakala Y merupakan image. Jadi kita perhatikan satu nilai X. Okay, contohnya nilai X di sini. Satu nilai X hanya ada satu sahaja nilai Y. Di mana-mana. Satu nilai X hanya ada satu sahaja nilai Y. Ini bermaksud hubungannya adalah satu ke satu. Jadi hubungan satu ke satu ini bermaksud ia merupakan suatu fungsi. Jadi kita lihat graf yang berikutnya. Yang berikut ini, grafnya katakan di sini, bahagian ini merujuk kepada satu nilai X, namun ada dua nilai Y. Di mana-mana di sini juga ada satu nilai X, tetapi ada dua nilai Y. Ini bermaksud hubungannya adalah daripada satu ke banyak. Dari satu ke banyak, bermaksud bukan fungsi. Kita lihat pula graf yang terakhir. Perhatikan pada titik di sini, satu nilai X hanya ada satu sahaja nilai Y. Untuk titik yang berikutnya pula, ada satu nilai X tetapi ada dua nilai Y. Jadi ini bermaksud hubungannya dalam graf ini ialah hubungan satu ke banyak. Hubungan satu ke banyak bermaksud ianya adalah bukan fungsi bagi graf yang ditunjukkan. Seterusnya kita lihat bentuk perwakilan yang ketiga iaitu pasangan tertib. Pasangan tertib ini ditulis dalam bentuk koordinat X dan juga Y, di mana pasangan pertama merujuk kepada nilai X, pasangan kedua merujuk kepada nilai Y. X merujuk kepada objek, Y merujuk kepada image. Kita perhatikan di sini setiap pasangannya nilai X dan Y-nya adalah berbeza. Pasangannya adalah berbeza, bermaksud hubungannya adalah daripada satu ke satu. Oleh kerana hubungan satu ke satu, jadi ia merupakan, pasangan tertib ini merupakan suatu fungsi. Jadi kita lihat pasangan tertib yang kedua, perhatikan kepada pasangan yang pertama dengan pasangan yang ketiga. Nilai Y-nya adalah sama, manakala nilai X-nya adalah berbeza. Bermaksud di sini hubungannya adalah banyak ke satu. Hubungan
hubungannya adalah banyak ke 1. Oleh kerana hubungannya banyak ke 1, jadi ia merupakan suatu fungsi. Jadi untuk memahami dengan lebih jelas, kita boleh melukis gambar raja anak panah. Jadi kenal pasti dahulu domain. Domain di sini merujuk kepada nilai X, iaitu 2504. Jadi kita senaraikan mengikut urutan nilai terendah 0, 2, 4 dan juga 5. Dan yang berikutnya, untuk julak pula, ialah imej yang terhasil, iaitu 3, 4, 3, 1. Jadi mengikut urutan, kita tuliskan, senaraikan dahulu 1, 3 ada 2, dituliskan 1 kali sahaja untuk nombor yang sama, kemudian 4. Jadi kita lukiskan dahulu sebagaimana cikgu telah lukiskan ini, kemudian tunjukkan anak panah hubungannya daripada 2 hubungannya dipetakan kepada 3, 5 dipetakan kepada 4, 0 dipetakan kepada 3 dan 4 dipetakan kepada 1. Jadi pada sini kita jelas perhatikan hubungannya 2 nilai dipetakan kepada 1 nilai pada imej. Bermaksud hubungannya adalah banyak ke 1. Hubungan banyak ke 1 bermaksud ia adalah fungsi. Jadi contoh yang kedua, perhatikan kepada pasangan yang kedua dan pasangan yang keempat. Perhatikan kepada nilai X ini, nilai X-nya adalah sama, namun nilai Y-nya adalah berbeza. Bermaksud satu objek dipetakan kepada 2 imej. Jadi hubungannya adalah 1 ke banyak. Oleh kerana hubungan 1 ke banyak, ia adalah bukan fungsi. Jadi untuk lebih jelas, kita senaraikan dahulu domainnya. Domain di sini ialah yang 3202. Kita senaraikan mengikut urutan 0 dahulu. Nombor yang sama 2 ditulis sekali sahaja dan 3. 023 merupakan domain. Manakala julatnya adalah negatif 1, negatif 2, 01. Ikut urutan yang paling kecil ialah negatif 2, negatif 1, 1 dan juga 2. Jadi lukiskan gambar raja seperti berikut dan kita petakan pasangan pertama 3, 1. 3 negatif 1, 3 dipetakan kepada negatif 1. Pasangan yang kedua 2 dipetakan kepada negatif 2. Pasangan yang 3 0 dipetakan kepada 2. 0 dipetakan kepada 2. Dan akhir sekali 2 dipetakan kepada 1. Perhatikan kepada bahagian ini, 2 dipetakan kepada 3, 2 dipetakan kepada 1. Bermaksud 1 ke banyak. 1 ke banyak bermaksud ia adalah bukan fungsi. Untuk bentuk perwakilan yang keempat iaitu jadual nilai. Perhatikan pada jadual ini, nilai Y di sini adalah sama, namun nilai X-nya adalah berbeza. Bermaksud hubungannya dari banyak ke 1. Banyak ke 1, ini bermaksud ia adalah fungsi. Jadi jadual nilai pertama ini merupakan suatu fungsi. Kita lihat pula jadual nilai yang kedua. Perhatikan di sini nilai X yang sama dipetakan kepada nilai Y, iaitu imejnya adalah berbeza. Bermaksud 1 dipetakan ke, hubungannya adalah 1 ke banyak. Oleh kerana hubungan 1 ke banyak, ia adalah bukan fungsi untuk jadual nilai yang kedua ini. Kita lihat semula apakah yang dimaksudkan dengan fungsi. Fungsi merupakan hubungan 1 kepada 1, iaitu hubungan yang mana objek dalam domain mempunyai hanya satu imej. Sebagaimana yang diwakili oleh gambar raja anak panah ini, daripada graf dan juga pasangan ketik, semuanya menunjukkan hubungan 1 kepada 1. Fungsi juga merupakan hubungan yang daripada banyak kepada 1, iaitu hubungan yang lebih dari satu objek dihubungkan dengan imej yang sama. Contohnya daripada gambar raja anak panah ini, ada 3 unsur bagi objek dipetakan kepada satu unsur dalam imej, iaitu hubungan banyak ke 1. Begitu juga dengan graf ini, ada 3 unsur dalam bagi objek
dipertekan hanya satu nilai imej iaitu 3. Ini juga merupakan hubungan banyak kepada 1. Dan yang terakhir ini, pasangan tertib ini, kita lihat ada 3 nilai objek yang berbeza dipertekan kepada satu nilai imej yang sama. Ini merupakan hubungan banyak ke 1 yang merujuk kepada fungsi. Apakah yang dikatakan sebagai bukan fungsi? Bukan fungsi merujuk kepada hubungan satu kepada banyak. Bermaksud hubungan yang mana objek dalam domain mempunyai lebih dari satu imej. Okay, contoh, gambar raja anak panah ini ada satu objek dipertekan kepada dua imej. Ini merujuk kepada hubungan satu kepada banyak. Jadi satu kepada banyak, ini ialah bukan fungsi. Begitu juga seperti yang diwakilkan oleh graf ini, ada satu nilai objek iaitu 3 tetapi ada dua nilai imej iaitu 3 dan 6. Ini merujuk kepada hubungan satu kepada banyak. Begitu juga dengan pasangan tertib ini, ada satu nilai objek dipertekan kepada dua imej. Jadi semua ini bermaksud hubungan satu kepada banyak yang merupakan bukan fungsi. Bukan fungsi juga merujuk kepada hubungan banyak kepada banyak. Bermaksud hubungan 2 kepada 1, banyak kepada 1 ataupun 1 kepada banyak. Ini contohnya 2 nilai dipertekan kepada 1 nilai. Ataupun satu nilai objek dipertekan kepada 2 nilai imej. Jadi ini merupakan hubungan banyak kepada banyak. Begitu juga dengan graf ini, satu nilai objek ada 2 nilai imej. Dan sebaliknya ada 2 nilai objek dipertekan kepada satu nilai imej. Ini merujuk kepada hubungan banyak kepada banyak seperti mana juga pasangan tertib ini. Kita belajar pula bentuk-bentuk graf bagi suatu fungsi. Yang pertama ialah fungsi linear. Fungsi linear bermaksud kuasa tertinggi bagi X-nya adalah 1. Di mana graf yang terhasil sama ada garis lurus condong ke kanan ataupun garis lurus condong ke kiri. Untuk garis lurus condong ke kanan bergantung kepada nilai A. Nilai A yang positif, contohnya Y bersamaan dengan 2X. Ini ialah grafnya condong ke kanan. Untuk nilai A yang negatif, contohnya Y bersamaan negatif 2X, grafnya adalah garis lurus condong ke kiri. Untuk fungsi kuadratik pula, kita lihat pada nilai X, kuasa tertingginya adalah 2. Jadi graf ini berbentuk melengkung, sama ada melengkung ke atas ataupun melengkung ke bawah. Lengkung ini bergantung kepada nilai A. Untuk nilai A yang positif, contohnya Y bersamaan dengan 2X kuasa 2. Nilai A yang positif grafnya adalah melengkung ke atas. Untuk A yang negatif pula, contohnya negatif Y bersamaan negatif 2X kuasa 2. Nilai A di sini negatif, grafnya adalah melengkung ke bawah. Graf fungsi yang ketiga ialah fungsi kubik. Fungsi kubik merujuk kepada kuasa tertinggi bagi X-nya adalah 3. Bentuk grafnya adalah bentuk melengkung, sama ada melengkung ke kanan ataupun melengkung ke kiri. Di tengah-tengah ini adalah kawasan di mana bentuk lengkungannya adalah berubah. Jadi untuk yang mana satu merupakan graf yang betul, bentuk graf yang betul bergantung kepada nilai A. Untuk kes di mana nilai A yang positif, contohnya Y bersamaan dengan 2X kuasa 3, nilai A di sini positif, bentuk grafnya adalah lengkungannya menghala ke kanan. Bagi nilai A yang negatif, contohnya Y bersamaan dengan negatif 2X kuasa 3. Di sini ialah nilai A yang negatif, bentuk lengkungannya adalah menghala ke kiri. Yang terakhir, kita lihat pula fungsi salingan. Fungsi salingan merujuk kepada kuasa bagi X-nya adalah negatif. Sama ada X kuasa negatif 2 ataupun X kuasa negatif 1. X kuasa negatif 2 ni kita boleh tuliskan juga persamaan ini sebagai Y bersamaan dengan A per X kuasa 2. Untuk X kuasa negatif 1, persamaan ini boleh dituliskan Y bersamaan dengan A per X.
Jadi bentuk grafnya adalah berbentuk hyperbola. Pasangan hyperbola yang mana satu, kita lihat bergantung kepada nilai A-nya. Jadi nilai A kita mulakan dengan X kuasa negatif 1. Nilai A yang positif, contohnya Y bersamaan dengan 2 per X. Nilai A di sini positif, bermaksud kawasannya sama kedua-dua nilai X itu sama ada kedua-duanya positif, iaitu kawasan ini, ataupun kedua-dua negatif di mana apabila ditarakkan akan menghasilkan nilai A yang positif. Untuk nilai A yang negatif pula, contohnya Y bersamaan dengan negatif 2 per X. Untuk kawasan di mana, kawasan mana yang terlibat, kita lihat di sini, salah satunya untuk mendapatkan nilai A yang negatif, salah satunya mestilah negatif. Sama ada kawasan ini ialah nilai A X-nya negatif, Y positif, ataupun yang di bawah ini sebaliknya, Y negatif, X-nya adalah positif. Jadi ini ialah kawasan yang perlu dilukis bentuk hyperbolanya. Okay, yang berikutnya ialah untuk X kuasa negatif 2. Untuk A yang positif, contohnya Y bersamaan dengan 2 per X kuasa 2. Nilai A yang positif di sini kita lihat pada nilai Y. Nilai Y mestilah kedua-dua kawasan tersebut adalah bernilai positif. Jadi ini ialah kawasan Y bernilai positif. Di sebelah kiri juga Y adalah positif. Dan yang terakhir untuk nilai A yang negatif, contohnya Y bersamaan dengan negatif 2 per X kuasa 2. Untuk nilai A yang negatif, kita lihat pada Y-nya. Nilai Y mestilah negatif. Sama ada di bawah ini, nilai Y adalah negatif, ataupun sebelah kiri nilai Y juga adalah negatif. Jadi nilai X-nya sama ada positif ataupun negatif. Apabila dikuasakan 2 akan mendapat positif. Jadi kita lihat pada kawasan di mana nilai Y-nya untuk mendapatkan negatif, Y mestilah kawasannya adalah negatif. Kita mulakan dengan latihan yang pertama. Rajah 9 menunjukkan satu gambar rajah anak panah yang membentangkan set P kepada set Q. Tentukan jenis hubungan yang diwakili oleh rajah itu. Jadi untuk menentukan jenis hubungannya, kita lihat di sini, satu unsur dalam P membentangkan kepada 3 unsur dalam Q. Iaitu hubungannya 1 kepada banyak. 1 kepada banyak untuk bahagian yang pertama ini. Namun dalam masa yang sama, satu imej dalam Q, contohnya 1 di sini, dipetakan lebih daripada satu objek, iaitu 4 dan juga 5. Ini bermaksud hubungan ini merupakan hubungan banyak ke 1. Oleh kerana gabungan 1 kepada banyak kepada 1, ini bermaksud hubungannya kita katakan sebagai hubungan banyak kepada banyak. Sebelum cikgu meneruskan soalan yang kedua, pastikan anda telah pun menekan butang like dan subscribe di bawah. Okey, soalan kedua ini, jadual 1 ialah jadual nilai bagi fungsi Y bersamaan dengan 5 tolak 2X. Cari nilai P tambah Q. Jadi ini ialah P, di sini ialah Q. Jadi untuk mencari nilai P dan Q, kita ganti masukkan nilai X ini ke dalam fungsi yang diberi. Daripada fungsi Y bersamaan dengan 5 tolak 2X. Jadi untuk X sama dengan negatif 2, Y kita gantikan dengan P. P bersamaan dengan 5 tolak 2 darab. Gantikan dengan negatif 2. Okey, 5. Negatif 2 darab negatif 2, positif 4. 5 tambah 4 bersamaan dengan 9. Jadi P ialah 9. Untuk Q pula, gantikan dengan nilai X bersamaan dengan 1. Y gantikan dengan Q. Okay, 5 tolak 2, X gantikan dengan 1. Selesaikan 5, negatif 2 darab 1, negatif 2. Jadi 5 tolak 2 bersamaan dengan 3. Jadi Q adalah 3. Jadi P tambah Q bermaksud 9 tambah 3 bersamaan dengan 12. Jadi jawapannya adalah C. Soalan yang ketiga, rajah 4 menunjukkan graf bagi satu fungsi. Nyatakan skala yang digunakan pada paksi Y. Okay, ini ialah paksi Y. Kita lihat di sini,
Untuk tandaan ini, jarak ini merujuk kepada 2 cm. Jadi kita tuliskan 2 cm mewakili 5. 5 di sini ialah 5 unit. Jadi ini ialah skala yang digunakan untuk paksi Y. Soalan B, daripada raja 4, cari nilai-nilai X apabila Y bersamaan dengan 8. Jadi untuk Y bersamaan dengan 8, kita lihat pada paksi Y di sini, 8 ini merujuk kepada oleh kerana 2 cm 5 unit bermaksud satu unitnya adalah 2 kotak. Di 8, di bawah ini 10, 2 kotak di bawahnya adalah 9, 2 lagi di bawah ini ialah 8. Jadi garisan ini merujuk kepada garisan Y bersamaan dengan 8. Di Y bersamaan dengan 8, kita bacakan nilainya adalah di sini. Di nilai di sini bermaksud ianya merujuk kepada di tengah-tengah. Di tengah-tengah, sini ialah 2.8, ini ialah 2.9. Jadi di antaranya bermaksud 2.85. Di X-nya ialah 2.85. Soalan C pula. Raja 4, daripada raja 4, cari nilai Y apabila X bersamaan dengan 3.5. Jadi X bersamaan 3.5, ini ialah 3, ini adalah 4. Jadi tengah-tengah ini merupakan X 3.5. Jadi kita sentuhkan pada graf, kemudian bacakan nilainya. Nilainya di sini. Nilai di sini pada paksi Y-nya ialah, kita lihat ada 3 petak di bawah. 2 di bawah ini merujuk kepada 14. 2 lagi di bawah ialah 13. Jadi di antara 13 dan 14 bermaksud nilainya adalah 13.5. Soalan yang terakhir, diberi satu fungsi Y bersamaan dengan X kuasa 2 tolak 2X tambah 3. X dan Y ialah pemboleh ubah. Isikan kotak dengan jawapan yang betul. Jadi di sini kita lihat yang mana satu merupakan pemboleh ubah bersandar dan mana satu merupakan pemboleh ubah tidak bersandar. Kita lihat daripada persamaan ini, nilai Y-nya adalah bergantung kepada nilai X yang diberi. Jadi bermaksud Y merupakan pemboleh ubah bersandar, manakala X merupakan pemboleh ubah tidak bersandar. Di soalan yang kedua, darjah 9.1 menunjukkan graf bagi fungsi tersebut. Skala yang digunakan pada paksi Y ialah 2 cm kepada, di sini ialah 2 cm, ini merujuk kepada 2 cm, jadi ditandakan sebagai 2. Ini merujuk kepada 2 unit. Jadi skalanya ialah 2 cm kepada 2 unit. Alhamdulillah, selesai video siri pertama untuk tajuk graf fungsi. Kita akan jumpa lagi dalam video berikutnya. Teruskan menyokong cikgu. Doakan kebaikan untuk keluarga cikgu.